Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Sekali lagi Majelis Ta'lim Darul Murtada mengucapkan ahlan wa sahlan kepada tetamu yang datang daripada jauh dan dekat, terutama sekali Al-Habib Kazim bin Ja'far As-Sagaf, Syekh Salim Abbad yang datang daripada Hadramaut, saudara dan sahabat saya Al-Ustaz Yusrini yang datang daripada Perlis, sahabat saya Ustaz Zuhair yang datang dengan anak muridnya daripada Madrasah Tahfidz Darul Quran wal Hadis, dan juga semua yang datang ahlan wa sahlan bikum jami'an. Kita ramai penceramah di sini, masya Allah, masing-masing ingin menyumbangkan ilmunya. Tapi kata pepatah Arab dikatakan kami mutakallim fi barakatis sakin. Berapa banyak orang yang berbicara disebabkan keberkatan orang yang tak berbicara. Jadi insya Allah yang akan berbicara satu, dan semua pembicara yang berilmu ini akan disatukan ilmunya kepada satu orang, disalurkan, dan semua yang ingin menyampaikan tausiahnya akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keazaman dan niat yang mereka ingin menyampaikan ilmu. Pastinya kehadiran para ulama sudah membawa barakah walaupun tidak bercakap. Apatah lagi bila mana bercakap. Alhamdulillah, bila mana kita diizinkan oleh Allah di masa yang akan datang yang ada di sini untuk bercakap, maka kita amat kehausan ilmu, terutama sekali daripada Ustaz yang saya kasihi dan saya sanjungi serta saya minati, Ustaz Don Daniel. Saya tawarkan, beliau berkata saya nak datang untuk mendengar, bukan untuk bercakap. Ini akhlak tawadhu daripada seorang yang perlu untuk diteladani oleh kita semua, insya-Allah. Tapi saya anggap hutang, karena hari ini tak bercakap, saya minta dia bayar. Tapi tak tahu bila dia akan bayar, tapi saya sudah anggap sebagai hutang. Saya akan tagih kepada dia bila akan bayar. Saya tunggu dia diberi jawapan kepada saya, insya-Allah. Tapi kita semua yang hadir di sini amat dahagakan kepada ilmu. Ustaz sendiri yang selalu mendengar melalui televisi, alangkah bertuahnya kita kalau mendengar secara wajah, yakni berhadapan langsung dengan beliau. InsyaAllah di masa akan datang kita akan dengar semua yang ada di sini jadi saksi kalau beliau ada datang kepada Majelis Ta'lim untuk dibayar bila-bila masa dinanti dan ditunggukan apa itu jawabannya, insyaAllah. Untuk tidak membuang masa karena masa amat singkat, saya persilahkan kepada Al-Habib Musa Kazim bin Ja'far As-Sagaf untuk menyampaikan tausiahnya, dan doa akan dibaca oleh Syekh Salim Abbad yang datang daripada Hadramaut. Sebetulnya saya nak beri peluang untuk beliau bercakap, tapi masanya selalu kita habis pukul 11. Saya tahu tuan-tuan dan puan-puan ada kesibukan yang lain lewat malam juga. Jadi saya tak nak buang masa. Saya persilahkan kepada Al-Habib Musa Kazim untuk menyampaikan tausiahnya. Allah masyukur. Alhamdulillah, alladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal masjid al-mubarak natalaqqa rahmatahu subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang menghimpunkan kita ini untuk mencari rahmat dari Allah Ta'ala, Allati yaftahuha al-Mawla subhanahu wa ta'ala bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sesiapa yang dikehendaki dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi ar-rahmat allati yadhharu atharuha 'ala al-insan ba'da irtibatihi bi sayyid walad Adnan salawatullahi wa salamuhu alaihi. Rahmat itu akan diberikan oleh Allah kepada seseorang dengan hubungan orang itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yadhharu atharuha 'ala al-insan bi ta'addubihi bi adabi Rasulillah wa takhalluqihi bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
nampak daripada rahmat yang diberikan itu kepada umat ini, dengan umat ini dapat meniru dan meneladani kepada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa raghbatihi fi ihya'i sunnati Rasulillah sallallahu wasallam alaihi. دعوة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الإنسانية وفي هذه البشرية وفي هذا الوجود. Dan bergerak untuk menyebarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia dan di seluruh pelosok dunia. وإن كان أيضا نوع من الرحمات التي يحصل عليها الإنسان في هذه المجالس لا يظهر أثرها عليه في هذا العالم، بل تظهر بركتها في الدار الآخرة عند لقاء الله سبحانه وتعالى وعند الموت. Tentunya rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita pada malam hari ini bukan hanya nampak kesan daripada rahmat itu di dunia sahaja, akan tetapi selepas daripada dunia, daripada kehidupan di akhirat, rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita akan lebih nampak, lebih jelas dan lebih besar nanti di akhirat. Kama qala al-Maula subhanahu kama qala Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an rabbih azza wa jalla fi khitam hadhihi al-majalis anna malakan min malaika yunadi an-nas an qumu maghfuran lakum qad fudilat sayyi'atukum hasanat. Yang demikian itu telah diberitakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kabar gembira kepada mereka yang hadir dalam majlis-majlis seumpama ini, akan diseru oleh malaikat kepada mereka yang hadir, bangkitlah dan bersurailah kamu dalam keadaan dosa kamu sudah diampunkan dan digantikan sebanyak dosa itu dengan kebaikan dari Allah. Fabarakat hadhihi al-majalis idzan tadhhar fi ad-dar al-akhirah 'inda akthar an-nas 'indama tubaddal sayyi'atuhum hasanat. Akan lebih nampak kejelasan keberkatan majlis seumpama ini nanti di akhirat, bila mana kita nampak dosa yang kita lakukan di dunia digantikan dengan kebaikan nanti di akhirat. Walakin al-mu'minin al-munawwarin bi anwari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'khuduna barakat hudurihim bil majalis mubasharatan la anwari qulubihim wa li safai bawatinihim. Orang yang hadir dalam majlis seumpama ini akan mendapatkan keberkatan secara langsung juga dan di dunia, yaitu keterangan pada cahaya yang diberikan oleh Allah untuk menyinari hati dan sanubari mereka. Wa takunu حضورهم في المجالس رفعة لهم عند الله سبحانه وتعالى، فليست عليهم سيئات حتى تبدل إلى حسنات، إنما هم دائما في رفعة درجات عند الخالق العظيم وفي محبة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. Bukan hanya dosa sahaja yang diampunkan dan digantikan oleh Allah dengan kebaikan, melainkan orang itu diangkat derajatnya sentiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melazimkan diri menghadiri majlis seumpama ini. Oleh kerana itu saya menyeru kepada semua yang hadir untuk menyediakan dan membuka hati masing-masing dan mengambil diturunkan oleh Allah dengan kita berusaha memperbaharui taubat kita kepada Allah. Dan berupaya dan berazam untuk berniat berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam. Ini adalah merupakan peluang kepada kita untuk kita meraihnya di dalam kedudukan yang tinggi daripada hal-hal spiritual yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat yang tersembunyi yang diberikan oleh Allah kepada hati dan sanubari seseorang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat dirasainya dengan dua perkara. Berusaha dan berupaya untuk memperbaharui taubat kita kepada Allah setiap saat dan setiap hari. المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وتنشر هديه صلوات الله وسلامه عليه ما دمت حيا في هذا الوجود كله وفي هذه الارض كلها. Yang kedua adalah dengan kita berazam untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selagi kita masih di
muka bumi ini. ويبدأ الإنسان بالقيام بهذا الأمر الكريم والكبير في بيته في نفسه. Seseorang untuk melakukan perkara itu hendaklah memulai dengan dirinya dan juga di rumahnya bersama ahli keluarganya. فنجعل بيوتنا دائما منورة بأنوار سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sehingga kita menjadikan rumah kita itu tersinari dengan cahaya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. خصوصا السنن المعتادة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها يوميا. Khususnya sunnah-sunnah yang lazim dilakukan oleh Nabi setiap hari. كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم عند دخوله بيته وعند مقابلته لأهله. Seperti sunnah Nabi Muhammad ketika masuk ke dalam rumah, ketika berjumpa dengan ahli keluarganya, apa sunnahnya itu mesti juga dilakukan. إذا دخلت إلى بيتك فطبق السنة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Anda bila mana memasuki kepada rumah Anda, lakukanlah sunnah Nabi Muhammad ketika masuk ke dalam rumah. فكان يدخل بيته بقدمه اليمنى وكان يسلم على من لقيه من أهل بيته. Beliau sentiasa mendahulukan kaki kanan ketika masuk dalam rumahnya dan mengucap salam kepada ahli keluarganya. وكان يقرأ سورة الإخلاص. Beliau membaca surat Al-Ikhlas. فتنعكس آثار تلك السنن في البيت. Maka akan membawa kesan sunnah itu kepada rumah dan orang yang berada di dalam فيصير rumah. البيت بيتا إيمانيا قرآنيا محمديا. Maka rumah itu akan menjadi rumah yang dipenuhi dengan sinaran cahaya, ajaran dan sunnah Nabi Muhammad. تنعكس فيه آثار قراءة سورة الإخلاص كلما دخلت بيتك. Rumah Anda akan tersinari dengan cahaya bacaan surat Al-Ikhlas setiap kali Anda masuk dalam rumah. وتظهر آثار قراءة القرآن في البيت. Dan akan nampak kesan bacaan Quran di dalam rumah Anda. والتي منها أن قال صلى الله عليه وآله وسلم أن قراءة سورة الإخلاص تنفي الفقر عن البيت وعن الويرات حول البيت. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca surat Al-Ikhlas ketika masuk dalam rumah akan nampak keberkesiran surat orang yang berada di dalam rumah dan jiran-jiran yang berjiran dengan rumah itu. ثم تنعكس في البيت آثار السلام فيعيش أهل البيت في محبة وإنعام وبركة السلام. Dan juga kesan daripada salam yang diucap pada seseorang yang dia masuk ke dalam rumah, kesan kepada salam itu akan membawa ketentraman dan juga ketenangan daripada keberkatan salam itu. فإذا دخلت إلى بيتك فسلم على كل من تلقاه أمامك. Ketika Anda masuk ke dalam rumah, ucapkan salam kepada sesiapa yang Anda dapati di dalam rumah. حتى إذا لم تجد أحدا من الناس فسلم على نفسك فإنك تعيش في مسالمة مع نفسك البشرية مع نفسك الإيمانية. Kalaupun Anda masuk ke dalam rumah tak menjumpai sesiapapun di dalam rumah, tetap Anda menyampaikan salam yang mana salam itu untuk diri Anda sendiri. Dengan demikian Anda akan hidup dalam keadaan penuh dengan ketentraman dan ketenangan. فإذا سالمت نفسك أعطيتها حقها وحقها من الظاهر ومن الباطن. Bila mana Anda menyampaikan salam untuk diri Anda sendiri, Anda sudah memberikan apa yang menjadi hak kepada Anda untuk mendapatkan ketentraman daripada salam itu pada zahir Anda dan juga batin Anda. فإذا أعطيتها حقها من الطعام ومن المنام كان أجرا لك وثوابا ورفعة لك عند الله سبحانه وتعالى. Bila mana dilengkapkan dengan adanya makanan dan juga minuman, maka yang demikian itu akan lebih mengangkat derajat Anda di sisi Allah Ta'ala. وكان ما تقوم به من الأعمال زيادة في درجاتك عند الله. Dan apa saja perbuatan yang Anda lakukan di dalam rumah Anda itu akan menjadi sebab Anda semakin tinggi kedudukan Anda di sisi Allah. وقد أشار النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyentuh perkara itu بقوله في الحديث الصحيح: إن لنفسك عليك حق وإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا. dalam hadis itu Nabi bersabda, sesungguhnya diri Anda itu mempunyai hak ke atas Anda, keluarga Anda mempunyai hak ke atas Anda, dan juga tetamu Anda mempunyai hak kepada Anda untuk ditunaikan hak itu. فتتعامل مع نفسك بأن ترجيها بمراضي الغرب إلى الله والمحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dengan Anda memberikan apa yang menjadi hak kepada diri Anda sendiri, Anda telah mengangkat kedudukan dan derajat Anda kepada Allah untuk semakin hampir terdekat. أن تعيش نفسك في غفلة وفي وعي ولا تعطيها حقها من قيام الليل ومن القرآن. ترحم نفسك قبل أن ترحم غيرك.
Dengan Anda menunaikan apa yang menjadi hak kepada diri Anda, bermakna Anda telah menyelamatkan diri Anda daripada tergelincir kepada benda-benda yang melalaikan Anda. Bila mana memberikan hak Anda adalah orang yang memenuhi hak. Anda akan merahmati kepada diri Anda sendiri dengan ketaatan itu, seperti bangun malam dan juga perbuatan ibadah yang lain. Anda telah mengasihi kepada diri Anda sendiri. Anda tahu kalau Anda mencegah diri Anda daripada makan dan minumnya, Anda akan sakit, Anda akan susah, Anda akan sedih. كذلك تعطي نفسك حقها من الغذاء الباطني وهو الذكر ومن الأنس ومن القرآن، فلا تمنعها حقها المعنوي والروحاني أبدا. Demikian jiwa dan diri Anda, bila Anda tidak diberikan haknya daripada zikir dan juga amal-amal ibadah yang lain, Anda telah menjadikan diri Anda, jiwa Anda sakit karena Anda tidak memberikan apa yang menjadi hak spiritual atau kerohanian diri Anda sendiri. Zikir atau kedudukan zikir kepada jiwa kita itu umpama kedudukan nafas itu oksigen untuk kita bernafas. Kalau seseorang itu dicegah daripada oksigen untuk dia bernafas atau tak boleh untuk bernafas, berapa lama dia boleh tahan? فمن إنسان روحه داخل جسده ميتا لا تحيا بالذكر ولا تتنفس أبدا في آخر الليل. Demikian juga jiwa Anda bila mana dicegah daripada oksigen spiritual, dan jiwa Anda itu akan tak boleh bernafas, dan diri Anda atau jiwa Anda itu akan mati walaupun Anda hidup. Berapa banyak orang yang hidup tetapi jiwanya itu mati karena tidak diberikan bahagian hak spiritualnya, kerohaniannya daripada ibadah-ibadah yang ditentukan oleh Allah. Di antara perkara yang dapat menghidupkan jiwa Anda itu adalah qiyamul lail, yang bila mana Anda melakukan kebiasaan bangun malam walaupun hanya semenit atau beberapa saat sebelum subuh. فإنك بهذا تسمح لروحك أن تستنشق نسمات آخر الليل، عطايا آخر الليل، أن الأرواح تحيا تلك النسمات في ثلث الليل الأخير. Maka bila mana Anda bangun sebelum subuh itu, walaupun hanya sesaat, Anda dapat menghirup oksigen spiritual kerohanian yang diberikan dan diturunkan oleh Allah hanya pada waktu malam atau khususnya 1/3 malam terakhir. Maka Anda akan menghirup oksigen itu dari Allah Subhanahu wa taala bila mana Anda bangun malam. Kalau Anda mengabaikan perkara yang sedemikian dan Anda tidak bangkit di waktu itu dan terus sampai pagi, Anda telah mengharapkan diri Anda untuk mendapatkan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu sebelum subuh itu yang begitu besar pemberian kepada Allah. Anda telah mengharapkan diri Anda sendiri daripada pemberian itu. Nabi Muhammad menyentuh tentang kebahagiaan jiwa bila mana dia bangun malam. Dan bagaimanakah keberkesanan ibadah qiyamul lail itu kepada hati, kepada jiwa, dan kepada diri Anda. Di dalam hadis itu Nabi bersabda, barang siapa yang bangun malam maka dia akan bangkit dalam keadaan jiwanya itu baik dan tubuh badannya itu adalah sihat dan segar. Tengok bagaimana Nabi
bangkit dalam keadaan jiwanya itu tak baik dan juga dia akan menjadi malas. وإذا كان الإنسان خبيث النفس لا ينشط العبادة ولا يحب الطاعة ولا يتكلم مع الناس لا تكاد تراك ابتسامته ولا طلاقة أخلاقه ولا طلاقة وجهه لأن الباطن خبث بحرمانه من رحمات الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. Bila mana seseorang itu jiwanya tak baik dan juga malas, maka dia susah untuk diajak untuk beribadah, mengharamkan dirinya daripada kebaikan. Sebab dia telah menjadi pemalas dengan dia mengharamkan dirinya daripada qiyamul lail, sehingga jiwanya itu adalah menjadi tak baik, tidak nampak kebaikan pada akhlaknya, tidak nampak kebaikan kepada perangainya, sebab dia telah mengharamkan dirinya daripada qiyamul lail itu. القيام بالاستيقاظ بالليل وحصلت الروح على حظها من هذا الغذاء المعنوي ومن هذا المدد الروحاني اصبح الانسان طيبا منورا محبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Tapi bila mana dia memberikan bahagian daripada jiwanya itu dengan qiyamul lail, maka jiwanya akan bersih dan baik, dia akan nasyid, yakni akan sihat dan segar, maka dia akan semakin banyak untuk beribadah di dalam meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الرحمات خاطئة وحاصلة لكم في هذا المجلس المبارك وفي أمثاله من المجالس التي عبدت فرحا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Tidak dinafikan lagi bahwasanya keberkatan dan anugerah itu telah diturunkan oleh Allah kepada kamu semua yang hadir di sini untuk meraihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. مفتتح المجلس هذا وأمثاله من مجالس الذكر رسول الله بالقرآن والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنفتح الرحمات الباطنة على القلوب مثل الأمطار فوق الأجسام. Majlis-majlis seperti ini dan seumpamanya yang dimulai dengan bacaan Al-Quranul Karim dan juga ibadah-ibadah yang lain adalah merupakan pembuka kepada curahan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala seperti turunnya hujan yang lebat ke atas muka bumi ini. Bagi mereka orang-orang yang hati dan jiwanya tersinari dengan amalan-amalan zikir seumpama ini, mereka akan menganggap acara-acara seumpama ini adalah umpama hidangan yang mewah yang mereka memang sentiasa mencari hidangan-hidangan seumpama ini. Mereka amat sukakan kepada majlis seumpama ini oleh kerana majlis seumpama ini adalah merupakan hidangan yang dapat memenuhi, memuaskan hati dan jiwa mereka. Lebih mereka suka kepada majlis-majlis seumpama ini melebihi daripada kesukaan orang-orang yang ghafil, yang sukakan kepada benda-benda yang ghafil. مشاهدة المباراة 3 ساعات ولا يمل أبدا مع أنه لا يغذي روحه بهذا ولكنه يحب هذا النوع من اللهو فتجده مرتاحا مسرورا في ذلك المجلس حتى وإن طال عليه. Bagaimana seseorang yang sukakan kepada riyadhah, yakni kepada yang dia tak bosan, dia tak boleh tengok, dia lama tak boleh, sebab apa? Dia sukakan kepada acara itu walaupun pertandingan itu tidak memberikan makanan kepada hati dan jiwanya. كذلك نحن إذا حست قلوبنا بغذاها في هذه المجالس لن تملها أبدا ولو بقيت فيها إلى الفجر لن تتضايق منها بل تطلب زيادتها كما فعل الصالحون والمقربون من الأولياء والمحبوبين. Demikian Anda semua yang bila mana mendapatkan akan rahasia majlis seumpama ini yang dirasai oleh hati dan jiwa Anda tak akan boleh duduk di tempat seumpama ini walaupun sampai terbit fajar, sebab Anda mendapatkan bahagian yang Anda senangi bagi diri dan jiwa Anda. هذا مجلس يعقد في مصر ليلة الجمعة من بعد صلاة العشاء في ذكر رسول الله وذكر الله إلى صلاة الفجر، الليل كله في ذكر الله وذكر رسول محمد صلى الله عليه وسلم. Di Mesir ada sebuah majlis yang diadakan pada malam Jumat bermula daripada lepas isyak sampai terbit fajar. Sepanjang malam majlis itu dipenuhi dengan acara zikir kepada Allah dan selawat kepada baginda Rasulullah. Bagaimana mereka itu tak boleh, tak bosan
هل نصر الله بخلقه؟ Sebahagian daripada kita mungkin kalau duduk pada majlis yang seperti di Mesir itu setengahnya sahaja 6 jam, mungkin saja sebahagian itu akan merasa bosan. Tapi tak semua, sebahagian sahaja mungkin akan merasa bosan. لا شك أنه يوجد فينا كأن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمة الخيرية، بل لو جلسوا يذكرون الله سبحانه وتعالى الفجر لن يصيبهم أي ملل ولا أي كسل، بل سيزدادون نشاطا ومحبة. Akan tetapi sebahagian yang lain itu yang bila mana menghadiri majlis umpama ini menghayati akan rahasianya, maka dia tak akan boring dan tak akan bosan walaupun sampai berbeda. ولكننا نحكم على بعض من الناس الذي قد يصيبه الملل من ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات. ولماذا أولئك لم يصيبهم الملل ولو إلى الفجر؟ أولئك كانوا يحبون هذه المجالس وتتغذى بها أرواحهم ولا يشعرون بالملل أبدا. أما بعض الناس هذه المجالس يؤمن بها ويعظمها، لكن محبتهم القلب لم تدخل بعد. لو دخلت المحبة لم يتحرك منها ولو إلى الفجر ولو بعد الجمعة. Secara amnya manusia ini ada yang mempunyai kelebihan dan ada yang tidak. Di antara mereka yang mempunyai kelebihan itu, bila mana menghadiri majlis umpama ini dia tak boleh walaupun terbit fajar, sebab mereka menghayati rahasia majlis umpama ini. Mereka sukakan kepada majlis umpama ini. Tapi sebahagian yang lain suka kepada majlis umpama ini, tapi kesukaannya tidak seperti yang pertama. Oleh karena itu bila mana hadir majlis umpama ini agak panjang sedikit masanya, maka dia mulai timbul sedikit boring dan bosan. وهكذا بقية الأعمال الصالحة الأخرى. Demikian juga dikiaskan kepada amalan-amalan baik yang lainnya. فلا نستغرب أبدا عندما نسمع أن الشيخ عبد القادر الجيلاني كان يركع 1000 ركعة في اليوم والليل لأنه يحب الصلاة فلا يملها أبدا ركعتين وركعتين وركعتين. Maka tidaklah kita merasa hairan bila mana diperdengarkan di dalam sejarah diberitahukan kalau Syekh Abdul Qadir Jailani setiap malam itu salat sebanyak 1000 rakaat. Maka dilakukannya kerap begitu sebab dia sukakan dan menghayati akan rahasia salat. Dia salat terus suka sebab dia merasakan rahasia daripada salat. ولا نستغرب أبدا عندما نقرأ في سيرة سيدنا علي زين العابدين أنه كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. ليس غريبا لأنه يحب الصلاة فيمكن أن يصلي 1000 ركعة. نحن إذا صلينا 50 ركعة نبدأ بالملل ونبدأ بالكسل ونبدأ بالبحث عن شيء آخر. Kita pun tidak merasa hairan bila mana seseorang seperti Imam Ali Zainal Abidin yang setiap malam bangun malam 1000 rakaat. Dia tak bosan, dia tak boring sebab dia menghayati rahasia daripada salat tersebut. Tapi orang-orang yang seperti kita ini, kalau salat semalam itu 50 rakaat, dan mula bosan, mula boring, maka cari hal-hal yang lain untuk mengelak daripada salat itu. ولا نستغرب أبدا عندما نسمع أن رجلا اسمه الشيخ نور الدين الشوني شيخ الشيخ الشعراني في مصر كان يقرأ في الليلة الواحدة 50,000 من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Syekh Nuruddin, guru kepada Imam Syarani, diceritakan bahwasanya beliau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu malam 50,000 kali. نحن إذا وصلنا إلى 5,000 مرة من الصلاة على النبي خلاص كيف هذا يصل إلى 5,000 مرة 50,000 مرة. Kita kalau nak berselawat kepada Nabi 5,000 kali sahaja, kita dah mula boring, mula lesu, mula malas. Macam mana seperti Syekh Nuruddin boleh berselawat sampai 50,000 kali sebab dia sukakan kepada selawat. والبعض منا إذا وصل إلى 500 مرة من الصلاة على النبي سيرغب بمسحها هذه خلاص. Bahkan sebahagian yang lain daripada kita itu bila mana berselawat kepada Nabi 500 kali saja dah bosan, tasbihnya pun dilempar ke sana. لأنه لا يحب هذه العبادات. Karena dia tak sukakan kepada لو ibadah. أحبها سيكون مثل الشيخ الشوني 50,000 من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kalau dia sukakan kepada salawat dan menghayati akan rahasianya, maka dia akan sampai seperti Syekh Shauni yang dia berselawat 50,000 kali. وكان الإمام أبو حنيفة يقرأ القرآن كله في ركعتين. Al-Imam Abu Hanifah membaca Al-Quran menghatamkannya dalam 2 rakaat saja. ولا يمل ولا يكسل ولا يتضجر. Tak pernah bosan, tak pernah boring, tak pernah pun dia mengeluh. أنت بعد كم يصيبك الملل من قراءة القرآن؟ بعد 2 أو 4 أجزاء
kita ini bila mana membaca Al-Quran, sampai berapa agaknya kita terus timbul boring nak baca 2 juzuk, 4 juzuk. فإن كنت من الأقوام الذين إذا قرأوا القرآن لا يصيبهم أي ملل، يقرأ ينسى حتى حد ينبهه، يا فلان درس، يا فلان كذا، يا فلان عمل، يا فلان كذا وكذا، ابشر. Kalau anda tergolong daripada orang-orang yang membaca Al-Quran sehingga bacaan anda kepada Al-Quran melupakan anda daripada aktiviti anda yang lain sehingga diingatkan kepada anda, wahai fulan, dah tiba waktu zuhur untuk salat, wahai fulan, dah tiba waktu makan untuk makan, wahai fulan, dah tiba waktu kerja untuk bekerja. Kalau anda baca Al-Quran sampai lupa kepada segala-galanya sehingga diingatkan kepada anda, maka terimalah kabar gembira anda adalah orang-orang yang tinggi derajatnya. وكان رجلا من شيوخنا في حضرموت في حضرموت يقرأ 90,000 من سورة الإخلاص. قال حبيب حسن بن صالح البحر. Salah seorang ulama besar daripada Hadramut bernama Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, dalam satu hari dia membaca 90,000 kali surat Al-Ikhlas. 90,000 ليس 9,000. 90,000 bukan 9,000. أنت تصل إلى كم في سورة الإخلاص؟ Berapa kalikah anda membaca surat Al-Ikhlas dalam sehari? كثير من الناس الذين يقرؤون سورة الإخلاص إذا وصل إلى 3,000 خلاص لا يقدر أبدا. Sebahagian orang itu bila mana membaca surat Al-Ikhlas sampai 3,000, tidak cukup dah, nak tambah lagi. سورة قصيرة Surat yang pendek ولذيذة tapi dia sedap ومحبوبة عند الله dan disukai oleh Allah. وبركتها يحصل لك أشياء عظيمة. Keberkatannya akan menjadi sebab anda mendapatkan anugerah yang besar. تعدل ثلث القرآن Dan ia menyamai 1/3 Al-Quran. وسهلة على اللسان. Mudah untuk dibaca oleh lisan. كلها يسيرة على اللسان. يقول والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. Bacaan Al-Ikhlas itu bagi lidah untuk membacanya sangat mudah. ليست كسورة قريش مثلا Tidak seperti surat Quraisy أو سورة تبت يدك. atau surat Tabbat Yada. كل سورة لها خصوصية. Setiap surat mempunyai keistimewaan tersendiri. كل آية لها خصوصية. Bahkan setiap ayat mempunyai هذه سورة keistimewaan. قصيرة. Surat Ikhlas itu adalah surat yang pendek. كم نقرأها نحن وإياك؟ Berapa kalikah saya dan anda membacanya? بسببها تصير محبوبا عند الله العظيم. Yang dengan anda membacanya, anda menjadi orang yang dikasihi oleh Allah. لذلك نحن عندما نقوم في الليل Oleh karena itu, bila mana kita ini bangun malam, أرواحنا تحب هذه العبادات jiwa kita itu sukakan kepada ibadah-ibadah seperti itu. وقلوبنا تتنور بها. Dan hati-hati kita akan tersinari dengan ibadah ini. فإن أحببناها أحببنا الله العظيم سبحانه وتعالى. Kalau kita sukakan kepada ibadah-ibadah itu, maknanya kita adalah suka إذا kepada أحببت Allah. القرآن أو الذكر أو سورة الإخلاص فأنما أحببت الخالق العظيم، لأن من أحب الطاعة فقد أحب المطاع جل وعلا. Bila anda sukakan kepada bacaan zikir surat Al-Ikhlas dan yang lainnya, maka anda pada hakikatnya adalah sukakan dan cintakan kepada Allah. Karena setiap yang sukakan kepada ketaatan, maka dia akan suka kepada zat yang ditaat kepadanya. وكل تلك الامتحانات الباطنية Ini semua adalah merupakan satu anugerah kebatinan. Berapa harganya angkanya? تمامها يسير جدا. Mudah dan ringan untuk kita mendapatkannya. من البداية Pada awalnya, دقيقة واحدة من الليل، دقيقة واحدة. untuk mulai dengan 1 menit pada waktu malam. اضبط ساعة الجوال أو ساعة المنزل الذي أنت فيه. Gunakan alarm yang anda miliki untuk anda bangkit 1 menit sebelum, فتنتبه من الليل maka anda akan memberikan perhatian kepada malam. ولو نصف دقيقة Walaupun hanya setengah menit, وتذكر الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. anda berzikir dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu لا إله إلا الله وحده لا شريك له. la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. ينفتح للروح هذا النور. Maka ini adalah merupakan membuka kepada jiwa anda untuk mendapat cahaya. تصبح نشيطا Maka anda akan menjadi segar, مسرورا gembira, فرحانا senang, مستبشرا mendapat kabar gembira, مطمئنا. tenang. حتى لو كانت عندك مشاكل Kalaupun anda menghadapi berbagai permasalahan, فانسى المشاكل عندما تقوم آخر الليل. maka anda akan lupakan kepada masalah anda itu sendiri bila mana anda bangun malam. حتى لو كانت عندك مشاكل كثيرة Walaupun anda punya banyak masalah, تقوم آخر الليل anda
bangun waktu malam, ينفتح باب الروح terbuka ruh itu untuk menerima pemberian, تتغذى الروح akan mendapatkan makanan pada ruh, تتقوى الروح ruh akan semakin kuat, تتنور الروح akan tersinari ruh itu, تصبح اليوم الآخر مسرورا كأنك ما مشاكل عندك أبدا لأن روحك akan tak ada masalah yang anda hadapi. إذا لم تستيقظ قبل الفجر Tapi bila mana anda tidak bangun sebelum subuh, ولو دقيقة واحدة walaupun 1 menit, ربما أنت غارق في النعم mungkin anda itu secara zahirnya berada di dalam kenikmatan yang zahir, ولكنك لن تشعر بذلك النور والأنس أبدا tetapi anda tidak dapat merasakan ketenangan yang dirasai oleh hati dan jiwa. لأن هذا أنس الليل Karena yang ketenangan yang diberikan itu adalah ketenangan orang yang bangun malam. أنس الروح وقربها من ربها سبحانه وتعالى وبذلك المعنوي Ketenangan ruh dengan dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan makanan kerohanian yang dia dapat. فإذا نأخذ بركة هذه المجالس الظاهرة Maka marilah kita mengambil keberkatan daripada majlis ini yang zahir. وبركتها الباطنة مخبأة عند الله سبحانه وتعالى. Adapun keberkatan majlis ini yang tersembunyi adalah terlalu amat besar di sisi هذه Allah. المجالس Majlis ini التي عقدت yang diadakan فرحا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم karena gembira kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وفرحا بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم dan gembira karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وإحياء لذكر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم dan memperingati akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وتذكيرا للأمة بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم dan mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam منزلتها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. kedudukannya amat tinggi di sisi Allah Taala. أقل شيء يحصل الإنسان من هذه المجالس Paling minim orang itu akan dapat melalui majlis ini أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. yaitu akhir ucapan dia ketika ingin berpisah daripada dunia, la ilaha عندما illallah. يحضر الإنسان مجالس الذكر لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم Ketika seseorang itu melazimkan hadir dalam majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi تحت wasallam, أي مسمى كان apa saja namanya majlis إن itu. سميناها مولدا Kalau kita tak bagi nama maulid silahkan. وإن سميناها ذكرى ولادة رسول الله Kalau nak dikatakan menyambut hari kelahiran Rasulullah, وإن سميناها الفرح بذكرى رسول الله kalaupun nak ditamakan gembira kerana kelahiran الذين Rasulullah, يحضرون يعطيهم الله سبحانه وتعالى الموت على حسن الخاتمة. yang hadir dalam majlis seperti itu Allah akan berikan kepadanya husnul khatimah. هذا مطلب الصالحين والعارفين. Itu adalah merupakan puncak permintaan dan permohonan orang-orang yang ولكن saleh. الله يعطي عطايا أخرى أيضا Akan tetapi Allah memberikan yang lebih daripada itu. ومنها تبديل السيئات إلى حسنات. Di antaranya adalah diubah dosa kita dengan kebaikan. هذه مجالس محبوبة عند الله سبحانه وتعالى Majlis ini tak diragukan akan disukai oleh Allah. ولا يبتعد عنها والعياذ بالله Dan tidak ada orang yang menjauhkan diri daripada majlis seumpama ini إلا مظلم القلب kecuali orang yang hatinya itu gelap. الذي إذا سمع يا رب صل على محمد يا رب صل على وسلم Yang bila mana diperdengarkan kepadanya salawat kepada Nabi Muhammad SAW, لا يشعر قلبه بأنوار الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. tidak dapat menghayati tersinari hati dan jiwanya dengan salawat kepada Nabi Muhammad. فهذا ممكن يبتعد عن مثل هذه المجالس. Orang yang seperti ini adalah mungkin saja dia akan jauhkan kepada majlis أي seumpama ini. مسلم نور الله سبحانه وتعالى قلبه Mana-mana orang Islam yang diberi cahaya di dalam hatinya ويصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 1000 مرة في الصباح و1000 مرة في الليل dan bersalawat kepada Nabi 1000 kali pagi dan 1000 kali malam, قلبه سيعرف الأنوار والرحمات والقبول في هذه المجالس. hatinya pasti akan mendapatkan keberkatan dan rahasia qabul dari Allah Subhanahu wa لذلك taala. أنت لو تعرف أحدا من أقارب التفصيلات Kalau Anda kenal kepada salah seorang daripada kerabat dan kawan-kawan Anda ولا يحضر مجالس ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم yang tidak menghadiri majlis gembira kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ويقول هذه بدعة مثلا atau berani mengatakan majlis itu adalah perkara yang bid'ah, قل له أنا عندي العلاج الناجح له kita akan bagi tahu kepada dia saya punya ubat yang begitu mujarab. من غير كلام طويل وأدلة كبيرة. Tak perlu nak bercakap panjang dengan awak. عمل واحد فقط افعله. Satu amal saja Anda buat. صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1000 في الصباح 1000 kali pagi و1000 في المساء.
1000 kali malam لمدة 40 يوما. sebanyak selama 40 hari. وانظر كيف الموت سيتنور بأنوار الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka tengok hati Anda akan sinaran cahaya salawat Nabi Muhammad SAW pada hati. وستحرع إلى تلك المجالس ولو حبوا لأنها تستعرض الرحمات والأنوار من الله التي تكون فيها. Maka Anda pun, yakni orang yang tak suka tadi, bila mana dah tersinari dengan itu akan datang majlis-majlis maulid walaupun dengan merangkak. أما إذا كان لا يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم Ada pun orang yang tak mahu berselawat kepada Nabi أو يصلي على الرسول قليلا فقط ataupun sikit saja selawat takna, فهو معذور إذا قال هذه بدعة هذا بدعة لأنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. maka dapat diuzurkan bila mana dia tidak mahu dan mengatakan perkara ini bid'ah sebab dia tak berselawat. والظلام في القلب Maka kegelapan hati لا يجعل الإنسان يدرك عظمة هذه المجالس tidak dapat merasai akan keberkatan majlis seumpama ولا ini. يرفع الظلام إلا بالنور. Maka tidak akan terangkat kegelapan itu kecuali dengan cahaya. والنور في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Cahaya itu ada di dalam salawat kepada ونسأل الله أن يجعلنا من المقبولين. kita berdoa kepada Allah moga-moga kita digolongkan dalam orang-orang yang dikabulkan oleh Allah. وكما جمعنا وإياكم في هذا الأماكن Seperti mana Allah menghimpunkan kita di tempat ini فرحا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم karena gembira karena Rasulullah SAW. أن يفرح قلوبنا سبحانه وتعالى بهداياه وعطاياه ورحماته. Moga-moga Allah berikan kegembiraan kepada kita dengan pemberian dan anugerah yang besar kepada kita. وكما جئنا وجئتم كلكم فرحا بولادة رسول الله. Dan sebagaimana saya datang ke tempat ini dan Anda juga datang karena gembira Rasulullah. نسأل الله بمنه وكرمه لا يصرفنا إلا فرحين مسرورين بمغفرته سبحانه وتعالى ومحبته عز وجل. Kita berdoa kepada Allah bersurai dan bangkit daripada tempat ini dalam keadaan dikekalkan kegembiraan itu dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. وكما قلنا لكم لا تنسون هذه السنن النبوية. Sebagaimana saya mulakan pertama tadi, jangan lupakan sunnah-sunnah. السلام إذا دخلنا البيت. Salam ketika masuk. القرآن إذا دخلنا البيت. Baca Al-Quran ketika masuk. تنعكس علينا آثار سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka akan nampak keberkesanan itu kepada kita daripada sunnah. وكما ذكرنا الأسبوع الماضي هنا Sebagaimana saya sebutkan minggu yang lalu di sini, أن كل واحد منكم setiap satu daripada kamu يشارك في رفع البلاء عن الأمة. berkongsi sama untuk agar supaya bala ini diangkat oleh Allah kepada seluruh ويدور قلبه حتى يشعر بانتمائه للأمة. dan mengamalkan akan satu amalan yang dia dapat rasakan bahwasanya dia berkongsi sama dengan umat yang ada di sini, خلال الدعاء والاستغفار للأمة. yaitu melalui doa dan istighfar untuk umat Islam. وقلنا أن الإنسان يقدر أن يكسب مليار حسنة ونصف مليار حسنة في ثانيتين اثنتين فقط. Saya sebutkan minggu yang lalu bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan ganjaran 1,5 miliar dalam 2 saat. هل تذكرون هذا؟ Adakah kamu semua ingat apa yang saya cakap minggu lalu? الذي يجيب على هذا السؤال سنعطيه جائزة كبيرة. Yang boleh jawab soalan saya ini akan saya beri hadiah yang besar. ولكن جائزة المولى أعظم. Akan tetapi hadiah daripada Allah lebih besar. مليار حسنة ونصف مليار حسنة في ثانيتين اثنتين. 1,5 miliar dalam 2 saat. عندما تقول استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات حسنات. Anda akan diganjar oleh Allah sebanyak jumlah bilangan kaum mukminin dan al-mukminat yang ada. وتشعر بأخوتك للمسلمين والمسلمات. Dan Anda dapat merasai hubungan persaudaraan Anda dengan kaum muslimin. تفرح لفرحهم Anda gembira dengan kegembiraan mereka. وتحزن مما يصيبهم. Dan Anda akan sedih dengan perkara-perkara yang menimpa kepada mereka. وتدعو الله دائما أن يعطيهم وأن ينورهم وأن يعزهم في الدنيا وفي الآخرة. Dan Anda akan berdoa kepada Allah agar supaya Allah memberikan kegembiraan dan mengangkat malapetaka dan musibah yang menimpa kepada mereka. وتخرج عن الأنانية Dan Anda akan terselamat daripada sifat keegoan التي هي مذهب الشيطان. yang merupakan itu adalah madhab dan ajaran syaitan. والشيطان يقول أنا فقط لوحدي. Syaitan mengatakan tentang keegoannya aku seorang saja. لكن نحن ندعو للمسلمين والمسلمات كلهم. Tapi kita berdoa untuk semua orang Islam dan umat Islam. حتى وقوف الصلاة. Semua umat Islam tidak dikatakan berilah saya seorang saja. نسأل الله أن يمدنا بأنوار التوفيق Moga-moga Allah berikan kepada kita cahaya taufik وأن يعيننا على ما طلبه منا dan
tidak mempunyai rasa takut dan tidak sedikit. ونسأل الله أن يجعلنا أسبابا وإياكم في نشر الإسلام. Moga-moga Allah jadikan kita salah satu sebab tersebarnya agama Islam. وفي نشر محبة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. Jadi sebab tersebarnya kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu وأن alaihi يجعل قبورنا بعد الموت روضة من رياض الجنة. Dan moga-moga Allah jadikan kubur kita setelah kita meninggal dunia bahagian daripada taman-taman syurga. اللهم تقبل هذه الدعوات وعجل لنا بالإجابات واجعلنا من خواصها الخضوع والإخبات. كلنا حيث ما كنا وأينما كنا تولنا ما توليت بعبادك الصالحين واشرح صدورنا ما شرحت بصدور عبادك الصالحين وأعنا وأخواننا هؤلاء على ما طلبته منا ووفقنا وإياهم لما يرضيك عنا. أمدنا بأنوار الإيمان وأنوار القرآن حتى نرزق الإقبال والكليات كلها عليك ونخرج بالمتنزل بين يديك ونخرج بالمتابعة لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال والحالات. وربنا يا مولانا إلى أعلى الدرجات واعمر أجسادنا وهاونا بالطاعات والعبادات والعوافي الظاهرات والخفيات وسد قلوبنا إليك وسد قلوب الصالحين والمقربين. اجعلنا من عبادك الصالحين ومن حزبك المفلحين المنورين بأنوار نبيك الكريم المتابعين له ظاهرا وباطنا. اجعلنا وأخواننا هؤلاء أسبابا للهداية وأسبابا للرحمة وأسبابا للسعادة. وأسعدنا يا مولانا مع من تسعد من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين واحفظ علينا وأعطيتهم النعم الظاهرة والباطنة. وردنا يا مولانا في المراتب الآخرة واجعلنا من أهل الوجوه الناظرة التي إلى ربها ناظرة. واحفظ أخانا واحجبني على زين العابدين وزدهم من أنوار الإيمان والتوفيق وأنوار العناية والرعاية والخدمة للأمة المحمدية كما استخدمت المحبوبين المقربين وأهلنا وأخواننا وأحبابنا الحاضرين والغائبين. اجعلنا متعاونين على ما يرضيك متحابين فيك وفي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اجعل محبتنا في ذاتك وذات نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وذات هذا الدين العظيم اليسير. وعجل بالهدايات هذه البشرية والصلاح للأمة المحمدية والفرج للأمة الإسلامية. اشف مرضاهم وعافي مبتلاهم وارفع الآلاء والبلاء الذي نزل عليهم. ادفع الآفات والكربات والحروب والكوارث التي نزلت على أخواننا المسلمين في الشام وفي سائر البلاد إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وتوجهنا إليك بجمعنا يا مولانا أن تلطف أخواننا المسلمين في المشارق والمغارب وتفرج كربة المكروبين وتصلح أحوال المسلمين وتجعلنا أسبابا للهدايات وأسبابا للرحمات وأسبابا للبركات وادخلنا مع أهل الرحمة والبركة في الدنيا والآخرة. آمين بفضلك اللهم يا رب العالمين.